Okey, baik. Seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan komponen keselamatan di dalam sistem pendawaian di rumah kita. Okey. Jadi untuk sistem pendawaian di rumah kita terdapat beberapa komponen. Okey, untuk memastikan peralatan elektrik kita tu selamat. Okey, pendawaian elektrik rumah kita tu selamat. Okey, contohnya kat sini kita dapat tengok kita ada suis. Okey, suis ni fungsi dia adalah untuk apa? Menyambung ataupun memutuskan litar. Okey, kemudian kita ada fuse. Dan kita dapat tengoklah ada berapa jenis fuse. Okey, ada nombor-nombor pada fuse ni. Nombor-nombor ni sebenarnya merujuk kepada nilai fuse berkenaan sama ada nilai berapa? 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere dan sebagainya. Dan kemudian kita ada Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB). Okey, ini adalah pemutus litar. Okey, ini adalah pemutus litar sekiranya terdapat kebocoran. Pemutus litar ni dia akan alihkan arus yang bocor tu ke bumi. Okey, earth ni bumi leakage ni bocor. Okey, kemudian kita ada lagi pemutus litar yang lebih kecil iaitu miniature circuit breaker. So, cikgu tunjuk lagi sekali gambar yang ni. So, this one adalah pemutus litar bocor ke bumi, ELCB. Dia besar sikit. Kalau miniature circuit breaker ni dia kecil sikit. This one. Okay. So ini semua adalah komponen-komponen keselamatan yang ada kat rumah kita. Selain itu kita dapat tengok pada pendawaian elektrik kita juga dalam plug biasanya akan ada dawai bumi. So dawai bumi ni fungsi dia adalah untuk membumikan arus elektrik yang bocor. Okey. So kita dapat tengoklah, kita dapat jumpa simbol ini. Okey, simbol ni maksudnya apa? Simbol ni menunjukkan simbol dawai bumi. So dawai bumi ni tadi kita belajar dia ada kod warna dia tersendiri iaitu berbelang kuning hijau. So ini adalah dawai bumi. Okay, kemudian kita biasa tengok juga pada bangunan-bangunan dan juga kadang-kadang kita ada pasang juga pada rumah kita iaitu apa dia ni? Okey, pengalir kilat ataupun konduktor kilat. Okey, apa fungsi konduktor kilat ni? Okey, sekiranya ada kilat yang menyambar sesuatu bangunan ataupun rumah, biasanya kilat ni dia akan menyambarlah konduktor kilat ni terlebih dahulu. Okey. And then apa berlaku pada kilat yang membawa wautan yang besar tadi? So maka arus tadi wautan tu tadi akan dibumikan. So nanti rumah kita akan terselamat. Okey, kita pun akan selamat dan barang-barang elektrik yang ada dalam rumah kita pun akan selamat, tidak rosak. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah itu fuse. Okey, kita akan tengok struktur fuse. Okey, dari tadi lagi kita duk sebut fuse. So sebenarnya fuse ni apa? Okey, so fuse ni dia adalah seperti ditunjukkan pada gambar ni. Kita dapat tengok dalam fuse ni terdapat wayar fuse yang ni. Okey, ni adalah wayar fuse yang sangat halus. Dia halus, lepas tu dia pendek dan dia mudah panas dan dia akan cepat cair. Dia akan melebur apabila terdapat arus yang besar yang mengalir melaluinya melebihi daripada nilai fuse tu sendiri. Okey. So kita dapat tahu kat sini setiap fuse tu dia ada nilai-nilai fuse-nya yang tersendiri. Macam mana kita nak tahu? Kan, macam mana kita nak tahu nilai fuse tu? So kita tengok je dekat fuse tu kita akan nampak macam bacaan nombor ni. So inilah yang merujuk kepada nilai fuse berkenaan. Okay. Kemudian kita tengok juga pada fuse ni. Okay. Dia punya penutup dia adalah terdiri daripada logam. Okay. Kemudian dia punya sarung dia adalah sarung kaca ataupun porselin. Okay, kemudian dekat dalam fuse ni diisi dengan gas nitrogen ataupun butiran kuarza. Okay. So inilah seberingkas berkenaan dengan fuse. Jadi apa yang penting kat sini adalah wayar yang ada dalam fuse ni. So sekiranya
Okey, sekiranya wayar yang ada dalam fuse ni melebur, okey, maka bekalan elektrik akan terputus. Sebab arus elektrik yang masuk ke dalam kita punya plug tadi, palam tadi, kan dia akan melalui fuse ni. Okey, lepas tu masuk kepada wayar dawai hidup. So kalau wire fuse ni dia dah lebur, dia dah cair, dia dah terputus, maka tidak adalah arus elektrik yang akan mengalir masuk ke dalam palam itu tadi. Okey, jelas? So, kita dapat tengok juga kat sini bahawa fuse ni ada dua jenis, iaitu fuse cartridge dan juga fuse wayar boleh ganti. Ini lazim dijumpai lah. So, kalau fuse cartridge, rupa dia macam ni. Okay, this one is fuse cartridge. Ada yang berpenutup kaca, ada yang berpenutup porselin, dan biasanya dia punya bersarung kaca, this one yang bersarung porselin mungkin, dan biasanya penutupnya adalah logam lah, dan pada pada badan, pada body fuse tu ada nombor. Nombor ni adalah apa tadi? Nilai fuse berkenaan. Okey. Kemudian kita ada fuse wayar boleh ganti, iaitu dia adalah satu fuse yang dipasang dengan seutas wayar fuse. Kat sini ni. Kalau merah ni adalah wayar fuse. So, kalau fuse wayar boleh ganti ni, sekiranya wayar kat sini terputus, melebur, kita boleh gantikan dengan wayar fuse yang baru. Tapi kalau untuk fuse cartridge, kalau wayar fuse kat dalam ni melebur, kita tak boleh nak gantikan lah. So kita tak boleh nak gantikan wayar fuse kat dalam ni. Kita boleh gantikan keseluruhan fuse ni. Maksudnya pergi kedai hardware, lepas tu belilah fuse yang baru, and then kita pasangkan pada kawasan fuse dekat palam. Palam alat elektrik kita tadi. So, semua fuse termasuklah fuse cartridge ke, tak kisahlah fuse wayar boleh ganti ke, dia berfungsi sebagai satu alat keselamatan elektrik. Dalam sesuatu litar. Kenapa kita kata fuse ni berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik? Sebab dia dapat melindungi wayar, dan juga peralatan elektrik kita tu tadi daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Dia boleh melindungi peralatan elektrik kita tadi tu daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Macam mana tu? Jom kita tengok kat sini. So, kalau kita tengok tadi, macam dekat fuse ni, kita dapat tengok kat sini bacaan dia berapa ni? 13 ampere. So, yang ni tadi bacaan nombor-nombor tu kita panggil dia sebagai apa? Nilai fuse. Dan dia merujuk kepada nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse ini tadi tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Maksudnya kita boleh faham kat sini, kalau kita ada fuse cartridge 13 ampere sebegini, maksudnya nilai maksimum arus yang boleh mengalir melalui fuse cartridge ini adalah 13 ampere. Sekiranya ada arus yang lebih besar mengalir. Ada arus yang lebih besar mengalir. Contohnya berapa? Contohnya katakanlah 15 ampere arus yang mengalir. So sekarang arus ni lebih besar kan daripada 13 ampere ni. Maka wayar fuse yang ada kat dalam ni, wayar fuse yang ada dekat dalam fuse cartridge ni akan melebur. So bila wayar fuse yang ada kat dalam fuse cartridge ni melebur, maka arus elektrik tak dapat lagi lah nak mengalir, dan kita katakan bahawa alat itu tadi telah berjaya diselamatkan daripada rosak akibat arus yang berlebihan masuk. So contoh kat sini lagi kita cakap ni wayar fuse 5A, 5 ampere, hanya membenarkan arus maksimum 5 ampere sahaja melaluinya. Dan kita ada banyak jenis fuse. Ada yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere, dan paling besar kat sini 30 ampere. So kalau kita nak beli fuse cartridge tu nanti,
make sure kita pilih, okay, make sure kita pilih nilai fuse yang bersesuaian lah dengan peralatan elektrik kita tu. Okay, so kat sini macam mana kita nak tahu, nak pilih? Okey, kita tengok pemilihan nilai fuse tu dia bergantung kepada nilai maksimum. Nilai arus maksimum yang mengalir melalui satu litar atau peralatan elektrik berkenaan. So, fuse yang bakal diguna tu sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sikit daripada arus maksimum yang mengalir. Yang mengalir melalui suatu litar atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Okey, contoh senang cerita macam ni lah. Contohnya kita ada satu chariot elektrik. So, chariot elektrik kita tu dia punya arus maksimum yang boleh mengalir dalam chariot elektrik tu adalah 11.34 ampere. Okey, jadi kita tak boleh lah nak guna fuse cartridge yang 10 ampere. Kita kena ambil yang lebih tinggi daripada jumlah arus elektrik maksimum yang diperlukan oleh chariot elektrik tadi. So kalau chariot ni diguna 11.34 ampere, maka kita gunalah fuse yang bersesuaian. Kita guna apa? Fuse cartridge yang ada nilai fuse 13 ampere. Okey? Jelas? Okey, kemudian kita tengok kepada aspek keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. So, kalau kita guna peralatan elektrik ni, of course lah kita kena sentiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Kerana apa? Kerana nisbah kematian terhadap kecederaan akibat kemalangan elektrik ni adalah tinggi berbanding kategori lain. So, kalau kita gagal untuk jaga keselamatan kita, maka natijahnya adalah maut ataupun kemalangan yang serius. So, salah satu langkah selamatan yang kita boleh gunakan dalam alat elektrik kita adalah di sini. Kita dapat tengok dekat kita punya alat elektrik kita kat sini kita guna apa ni? Ini adalah iron setrika baju tu, setrika pakaian tu. So, biasanya dalam alat elektrik sebegini kita akan ada wayar bumi. Ni yang color belang-belang hijau kuning ni adalah wayar bumi. Okey, so apa fungsi wayar bumi ni? Okey, fungsinya adalah sekiranya seseorang individu tu dia menyentuh bahagian logam yang dibumikan disebabkan ada apa arus yang bocor kan. Okey, maka arus yang besar. Okey, jika ada maka arus tadi akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi untuk dibumikan dan bukannya mengalir melalui badan kita. So kita terselamatlah daripada terkena renjatan elektrik. Okey, sebab arus yang besar tu juga nanti dia akan meleburkan fuse. Fuse yang ada kat sini, ni fuse ni akan lebur. So bila fuse ni lebur maka automatik lah kita punya striker ni tak berfungsi. So adakah striker kita ni rosak? Tidak, striker kita ni tak rosak. Cuma kita perlu tukarkan fuse sahaja dan dia akan kembali berfungsi dengan normal. Okey? Okey, so tibalah masa untuk anda menjawab latihan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, so dalam kelas sains, Wazir telah mempelajari komponen dalam sistem penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Okey, dengan menggunakan perkataan yang disediakan, lengkapkan carta alih. Okey, so carta alih ni ditunjukkan apa? Okey, urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengalihan elektrik. So tadi kita dah belajar. Okey, sesi dana kuasa dia menghasilkan arus ulang alik. Tapi sebelum dihantar ke rangkaian grid nasional, dia mesti melalui apa dulu? Okey, stesen, transformer, injak, naik ke turun? Injak naik sebab kita nak besarkan voltan. Kemudian bila dah sampai ke rangkaian grid nasional akan alihkan arus tadi ke masuk ke pecahan masuk utama, di mana dekat pecahan masuk utama ni ada lapangan suis. Okey. Lepas tu daripada lapangan switch ni arus tadi akan dialirkan untuk dihantar ke pencawan bahagian, tetapi terlebih dahulu arus tadi mestilah dihantar ke stesen transformer injak turun supaya arus elektrik yang bervoltan tinggi tu nanti boleh direndahkan dan seterusnya dihantar ke pencawan bahagian dan juga transformer injak turun yang lain untuk membolehkan dia diagihkan ke bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah. Okey, berdasarkan keperluan pengguna. Okey, kemudian gariskan jawapan yang betul tentang penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Voltan bagi arus ulang alik dinaikkan atau diturunkan sebelum dialihkan melalui rangkaian grid nasional. Okey, so sepatutnya dinaikkan. Okey, so untuk latihan-latihan lain tu anda cuba buat dan bincang bersama dengan guru dan juga rakan-rakan anda. Okey, selamat belajar.